عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratalah doa di langit luas, tunggu harapan hati yang ikhlas, disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar Bapak Ibu, tuan-puan sekalian di mana juga berada? Hari ini Pak Haji sekali lagi bersama dengan Bapak Ibu terus menjawab soalan-soalan berdasarkan dengan pengalaman pengubatan herba kita. Sebelum tu ada satu berita penting, berita yang menggempar, perhatian apa yang kita nak sampaikan ni. Ucapan terima kasih Pak Haji kerana daripada 23 Jun sampai 20 Julai yang telah reach ataupun yang telah pun membuat klik di dalam kesemua adalah lebih daripada 1 juta orang. Alhamdulillah lebih pada 1 juta, ramai, masya-Allah . Terima kasih sebesar-besarnya yang Pak Haji boleh sampaikan itu saja. Dan alhamdulillah Pak Haji juga telah dihubungi oleh pihak Facebook untuk mengiklankan. Itu dah mula iklan dah. Jadi subhanallah, tetapi kita tak setuju sebab kita tak mau nanti iklan itu ada iklan-iklan yang tak dibenarkan, iklan dari minuman arak kah, minuman yang haram kah. Tak boleh biarlah, kita tak ciptalah wang di situ kita ciptakan ni pengetahuan, kita mencetak manusia yang berilmu dengan menggunakan wasilah ini, menggunakan jalan ini. Jadi oleh sebab tu tidak mengapa, jangan kecewa walaupun kita tak dapat wang daripada iklan ni. Patutnya dah 1 juta dalam masa hampir 28 hari ni, satu pencapaian yang sangat baiklah, khususnya macam orang-orang macam Pak Haji ni. Itu di antaranya. Baik.
Okey, kita teruskan dengan kerja kita iaitu soalan ya. Soalannya apa? Mohon bertanya Tuan Haji, teman saya beliau ada benjolan di payudara kiri. Selama ini beliau minum rebusan kayu bajakah tapi belum ada perubahan. Kan Pak Haji selalu kata bagus bajakah tu, kalau ada kanser minumlah. Itu bukan Pak Haji yang kata ya, itu adalah daripada kajian yang dilakukan di beberapa buah universitas dan bahagian penyelidikan, mengambil penemuan daripada satu penggunaan etnik kaum Dayak yang telah diangkat dan telah diuji, dilombakan di Korea Selatan dan mendapat nombor 1. Memang hebat sebagainya. Jadi apa yang Pak Haji gunakan, alhamdulillah sehingga kini betul-betul berkesan. Alhamdulillah Pak Haji bersyukur sungguh-sungguh. Cuma dalam soalan ini bagaimana pula ya, katanya benjolan itu ada di payudara kiri. Kiri kita tahu ya. Yang pertama sekali Pak Haji nak ingatkan bahawa 80% ketumbuhan di payudara itu bukan kanker. Dia hanyalah tumor biasa saja, tumor jinak saja. Dia disebut sebagai benign. Benign tu jinak, kalau yang ganas malignant. Jadi ketumbuhan benign ini, ketumbuhan yang jinak, kadang-kadang ada sampai 10 tahun dia tak mendatangkan sakit apapun ya, dan dia tidak berikan apa-apa juga kesan. Begitu juga ada ketumbuhan juga berlaku di kepala. Setengahnya orang tu dia ada macam kita panggil risa lah, orang utara panggil risa ni dia tumbuh tapi dia tak datangkan kesakitan apa-apa ya. Jadi begitulah juga dengan ketumbuhan ni, cuma dia tumbuh di payudara. Jadi bila diberikan dengan kayu bajakah dia tak mau jadi kecil. Jadi apa yang harus kita berikan? Ingat tu, iaitu Sirih Plus. Masya Allah. Sirih Plus itu ialah percampuran di antara sirih dengan apa ya? Sirih ataupun plumai kita campur dengan daun mambu. Sirih campur daun mambu jadi Sirih Plus. Kita bagi dalam bentuk kapsul. Alhamdulillah, insya-Allah ketumbuhan akan jadi kecil insya-Allah. Dan kalau ada ketumbuhan tu lagi, boleh ambil putik delima, buah delima muda, diasah-asah, ambil airnya, disapukan di situ. Boleh juga kita menggunakannya itu untuk tujuan penyejukan. Kalau mereka yang tinggal di Garut, jangan lupa ubi Garut. Atau yang tinggal di Pulau Jawa, ubi Garut ya. Ada tak yang tidak tahu macam mana ubi Garut tu? Ubi Garut tu macam pokok kunyit lah juga, macam pokok kunyit, tapi ubinya itu rhizomnya itu berwarna putih, lembut, boleh dimakan ya, untuk menghilangkan sakit di dalam perut kerana dia bersifat dingin. Itu juga boleh kita gunakan. Bagi mereka yang dekat Malaysia ni mungkin tahu, kalau Pak Haji sebutkan ada satu pokok namanya apa dia namanya naga buana. Pokok naga buana. Wah, naga buana ni macam apa, hikayat merung mawangsa saja ni, naga buana ni sebagainya. Jadi naga buana ini daunnya itu diambil, ditumbuk dengan halia lalu ditempelkan di situ. Masya-Allah. Banyak yang telah tertolong dengan kaedah tersebut. Jadi bagi mereka yang tidak tahu, yang daripada Indonesia, boleh type naga buana, pokok naga buana. Itulah dia daunnya, dia sejenis pilantus. Pilantus. Kita duk gunakan pokok dukung anak. Dukung anak itu pilantus ya, dipanggil pilantus niruri. Ya, kalau ada yang warna merah sikit tu macam pokok dukung anak, pokok amin buah tu namanya Phyllanthus urinary. Urinary. Tapi kalau yang besar tu Phyllanthus juga, namanya ialah dipanggil naga buana. Jadi ciri-ciri Phyllanthus ini, kalau orang belajar dalam ilmu pertanian lah sikit ya, di bawah daunnya itu, bawah tangkainya ada daun buah banyak-banyak di bawah. Itu ciri nak tengok dia Phyllanthus atau tidak. Ada juga dijadikan pokok hiasan ya. Kalau siapa pernah naik di Gunung Jerai ya, tengok bahagian depan tu dihias dengan pokok Phyllanthus ya, yang cukup banyak. Tapi itu jenis hiasan. Baik.
Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu maka kita, kalau kita guna ini dia tak berkesan ya. Kalau tak berkesan jangan risau, sebab itu bukan kanser. Dia hanya akan bertindak kepada kanser. Kanser iaitu abnormal cell. Jadi bajaka ini dia akan bertindak kepada abnormal cell sahaja. Itu di antaranya. Jadi teringat pula pasal bertindak ni, ada satu perkataan yang teringat Pak Haji pula begini. Apa dia kata? Jika pinangan ditolak, dukun bertindak. Subhanallah, dukun jangan main, nanti syirik kepada Allah SWT ya. Jangan duk guna ilmu-ilmu gitu. Kalau sudah tak diterima orang, sudah berhenti, mai jual produk HP saja ya, dapat kebahagiaan di situ. Okey, itu di antaranya, masya-Allah ya. Jadi oleh sebab itu maka selain daripada kita gunakan itu, apa lagi yang kita boleh guna ya? Kita boleh gunakan kalau di kat Malaysia ni banyak, iaitu salah satunya ialah ni apa ni obat sapu lendir hati bumi. Itu juga digunakan. Ini kesemua untuk lain daripada kanser. Kanser lain. Kanser tu abnormal cell. Kalau yang ni dia jinak, dia tak mengganas, dia tak malignan. Dia jadi kita perlu ubat sapu. Kita boleh gunakan ubat sapu ini ya. Tanah liat putih juga kita boleh guna dan sebagainya. Dan boleh guna juga syak katilak. Masya-Allah. Boleh guna jamur susu harimau, boleh digunakan. Itu sering digunakan orang. Dan kalau zaman bukan digunakan orang, itu guna-guna pula bukan digunakan orang. Begitu zaman dulu ketika Pak Haji kecil-kecil dulu, Pak Haji masih ingat lagi, iaitu mereka kalau ada ketumbuhan macam tu, selalunya orang kampung dia akan ambil akar mentajam. Akar mentajam tu dia asah lalu disapukan. Dan kalau tak salah juga pesanan daripada bapa saudara Pak Haji pada ketika tu, dia kata kalau ketumbuhan di payudara membengkak sakitnya, jangan lupa pokok pika katanya. Pokok pika. Macam mana pokok pika tu? Tulis dulu pokok pika, kemudian tengok dalam internet, daunnya macam pedang tu. Daun buahnya itu macam pedang. Itu nama pokok pika. Jadi ambil kulitnya itu, keras juga kulitnya tu, diasah-asah, disapu di situ. Masya-Allah. Itu di antaranya ya. Ada satu lagi yang menarik, kalau kita ambil daripada laut, kulit sotong. Kulit sotong itu, kalau boleh kita cari kulit sotong apa. Sotong ada banyak jenis sotong ya. Kalau yang biasa-biasa, sotong biasa yang sepapan macam tu, yang selalu kita jumpa di tepi pantai itu guna untuk ubat jerawat ya. Kita ambil yang tengah itu, kita campur-campur, dia gunakan untuk jerawat. Alhamdulillah sembuh. Tapi kalau ketumbuhan, dia tak guna sotong tu, dia guna sotong kodok, sotong katak. Sotong katak tu dia bulat sikit macam tu. Kita ambil itu juga, diasah juga, disapu. Itu kesemua adalah materia medica. Cepat tulis ya, materia medica. Materia medica ni ialah bahan-bahan yang digunakan dalam perawatan. Jadi banyak bahan itu. Jadi kalau kita pergi ke laut, bahannya dekat laut. Kalau kita pergi ke hutan, bahannya di hutan. Jadi kesemua yang di laut, di hutan, di daratan, di lautan, apa juga yang kita jumpa yang diketahui mempunyai khasiat ubatan, itulah disebut sebagai materia medica pengubatan. Itu dia, insya-Allah. Baik, Pak Haji pergi kepada soalan yang kedua. Maaf Tuan Haji, saya mau tanya, saya sudah berumah tangga ya, 9 tahun dan belum dikurniakan anak. Saya ingin punya anak, tapi ada keluhan asam lambung, GERD, iaitu cemas berlebihan dan buang air besarnya tak rutin. Mohon solusinya. Itu di antaranya. Masya-Allah ya. Baik, sudah kahwin, sudah 9 tahun tapi masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Baik, yang pertamanya kita kena ingat bahawa ada suratan takdir bagi pasangan yang bernikah, berkahwin. Apa suratannya? Suratannya ada yang akan dapat zuriat keturunan dan ada yang tak dapat zuriat keturunan. Ada yang dapat anak dan ada yang tak dapat anak. Ini adalah merupakan suratan takdir yang Allah Ta'ala jadikan. Namun begitu, sebagai seorang manusia, apabila Allah mentakdirkan tak dapat anak, maka kita berusaha mencari berbagai cara
untuk mudah-mudahan kita keluar daripada takdir itu kepada satu takdir yang mendapat anak. Itu di antaranya. Jadi kalau di Malaysia anak itu disebut sebagai cahaya mataku, cahaya mata. Ya, tapi yang lebih tepat bukan cahaya mata ya, cahaya hatiku. Cahaya hatiku. Kalau Pak Haji, Pak Haji sebut apa? Permata hatiku. Permata hatiku. Ada dalam sebuah lagu yang Pak Haji tulis ya, yang Pak Haji tulis, minta nanti di akhir program ini dimainkan lagu itu. Lagu itu Pak Haji tulis selama 4 jam. Apa dia? Solatlah wahai permata hatiku. Solatlah wahai permata hatiku. Jadi mengisahkan bagaimana seorang ayah yang ingin melihat anak-anaknya itu tidak tinggal solat, ya, tinggalkan dia menyebut dengan satu perkataan yang indah, wahai permata hatiku, solatlah. Gitu. Ya, sampai sekiranya tak boleh gerak tangan kamu, tapi solatlah dengan dua matamu. Tetapi kalau kamu tak boleh gerak je dengan dua mata kamu, maka kamu solatlah dengan hatimu. Aduh, itu dia. Dan solat itu kata Rasulullah SAW ialah penyejuk mataku, penyejuk mata Nabi SAW. Jadi Pak Haji ulangkan semula bahawa solat itu adalah penyejuk mataku, mengambil daripada hadis Nabi SAW. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Baik, jadi oleh sebab itu kalau kita nak adakan zurat keturunan, insya-Allah ya, kita mohon di samping kita juga berusaha ambil saja. Yang laki-laki ambil dipsi pada waktu malam, yang perempuan ambil dipsi juga pada waktu malam. Dua cukup. Yang lain-lain tu ditambah biasa saja, sama ada mau ambil kopi radik tambah dengan madu lebah, mau ambil paramaria, mau ditambah apa, itu daripada amalan-amalan biasa saja. Tapi yang penting dua ni, dipsi ini ambil selama 3 bulan pada setiap malam, jangan miss. Macam mana kalaulah tiba-tiba datang darah bulan, boleh tak kami ambil? Boleh ambil, insya-Allah ya. Jadi oleh sebab tu bila kita ambil itu, insya-Allah darah tu akan keluar lebih banyak ataupun dia akan terhenti. Tetapi biasanya kalau terhenti itu dah hamil dah, insya-Allah. Programnya 3 bulan, dipsi saja dulu, dipsi. Namun begitu Pak Haji nak sebut ya, bahawa orang laki-laki itu sifatnya yang, orang lelaki yang perempuan itu sifatnya yin. Yin itu yakni sejuk, yang itu artinya panas. Tapi kadang-kadang berlaku keterbalikan, perempuan itu jadi yang, laki-laki jadi yin. Bila perempuan jadi yang, laki-laki jadi yin, jadi dia berlaku reject. Jadi berartinya bahawa tidak berlaku persenyawaan di antara sperm dan ovum ini, kerana masing-masing melihat dalam keadaan kondisi yang musuh. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa kalau orang perempuan yang panah-panah itu tak boleh ambil udang. Lagi kecil udang, lagi tak boleh. Ya, kalau udang yang kecil tu, kecil halus sudah, lagi tak boleh, dia jadi lagi panas. Yang ni tidak boleh. Kalau dia ambil, dia susah lekat dan sebagainya. Yang kedua yang Pak Haji nak ceritakan, iaitu pergi berendam di dalam tempat air sejuk. Pak Haji dah sebutkan, di sini ada kat sedim, ada di sini juga diam, ada berendam separuh tubuh ini, supaya untuk sejukkan rahim tersebut, sebab keadaan tersebut adalah terlalu panas. Bila terlalu panas, maka dia akan menyebabkan ketika sperm itu melalui tiub fallopian, maka dia akan mati di situ. Jadi oleh sebab itu, maka di sinilah berlakunya orang kata yang kenapa tak boleh. Yang kedua, kita tengok dulu di ibu jari kita ni ada bulan sabit. Bulan kecil saja, di pangkalnya tu ada putih-putih dan juga sebagainya. Jadi kalau tidak ada itu, kita ambil dipsi sampai ada. Bila ada, baru dia hamil nanti, insya-Allah. Ada juga orang yang tidak ada hamil, ada. Tetapi secara umumnya kita nak lihat dia tu, bila kita tengok itu besar, dia akan hamil insya-Allah dengan izin Allah. Suami pun ada, isteri pun ada, masya-Allah, dalam kondisi yang terbaik. Cuma sabar. Itu di antaranya.
Baik, kemudian satu lagi dia ada asam lambung. Okey, insya-Allah Dipsy boleh bagi pada asam lambung. Cemas berlebihan, ya tidak mengapa. Buang air besarnya tak rutin. Ini juga penting. Kalau buang air besar tak rutin ni, haruslah kita ambil salah satunya yang paling cepat yang Pak Haji buat sekarang ni, iaitu apa dia, H2O booster. Jadi kalau kita ambil yang tu, kita ambil satu tutup, iaitu bagi orang yang serius yang susah nak buang air besar ni, minum satu tutupnya pada waktu malam, insya-Allah besok dia flush habis keluar sebagainya. Jadi memang betul, itu juga salah satu salah satu apabila kita jadi masalah sembelit. Bila kita jadi masalah sembelit, kita jadi stres itu orang duk tanya stres dulu atau sembelit, atau sembelit tu jadi stres. Ayam dulu ataupun telur ayam dulu, sembelit ataupun stres dulu. Jadi sebenarnya dia stres dulu, kemudian baru jadi sembelit. Bila dia stres, dia jadi sembelit. Jadi stres itu dia tidak mematangkan daripada ovum. Ovum itu tak matang, tak mengalami kematangan. Bila dia tak mengalami kematangan, maka kita kena ambil herba. Ada satu herba yang mematangkan, bukan hanya mematangkan ovum tapi juga sperm. Apa dia herba yang mematangkan? Dia ada pokok tapak leman. Tapak leman, Elephantopas caber. Jadi pokok tapak leman ini dia mematangkan, dia mempunyai pengaruh mematangkan sperm dan boleh kita ambil. Bila kita ambil dia, nama produk kita pokok kapsul tapak leman atau Physaline B. Kajiannya mendapati dia ada satu bahan aktif namanya Physaline B. Kalau mengkudu, kita sebut dia ada morindin. Misalnya, kalau akar pokok tongkat ali, Eurycoma lactone, Eurycoma Jadi kalau kita kata di dalam sesuatu herba itu ada bahan aktifnya, maka begitu juga dalam pokok tutup bumi ini dia ada bahan aktif namanya Physaline B. Jadi Physaline B ini tujuannya adalah untuk mematangkan dia punya sperm dan juga ovum, supaya terjadinya kehamilan, insya-Allah dengan izin Allah. Masya-Allah, masya-Allah ya. Okey, oleh sebab itu maka kita boleh ambil dia, dan kita juga kena ambil untuk melawaskan dia, ambil aspirina juga yang ringan-ringan aspirina. Kita ada colon cleansing, aspirina, tujuh angin, pelawas. Boleh ambil dulu colon cleansing juga, insya-Allah sangat baik kalau kita gunakan. Baik, soalan yang ketiga pada hari ini. Assalamualaikum, mau tanya kapan Morin A tepat digunakan? Saya punya herba Morin A di rumah. Kalau gatal tenggorok bolehkah diminum? Kapan Morin A digunakan? Jarang orang tahu tentang Morin A ni. Kalau orang tu tahu tentang Morin A, kemungkinan besar dia adalah orang yang mengikuti Pak Haji lebih daripada 10 tahun. 10 tahun. Sebab Morin A ini sebenarnya daripada Morinda itu ialah akar mengkudu. Akar mengkudu ini mengandungi morin A, salah satu morindin, morin A dan sebagainya. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa akar mengkudu ini mempunyai vitamin C yang tinggi, vitamin C yang tinggi, sehingga kan kopi radik ni, ni kopi radik kita ni, apabila kita masukkan ke dalam air panas tuang sebagainya, kita aduk-aduknya, selepas dia dingin pergi test, vitamin C masih ada. Jadi teori yang mengatakan kalau kena air panas vitamin C musnah, tidak berlaku kepada kopi radik. Mungkin musnah tapi tak musnah semua. Boleh test. Yang ini adalah hasil laporan yang telah kita test. Jadi maka dalam pelajaran ilmu herba, sesuatu vitamin C itu yang paling bagus bukan duduk pada buahnya, tetapi yang paling stabil, bahagian yang paling stabil iaitu di bahagian akar. Jadi maka kita keluarkan vitamin C. Cuba kita bayangkan betapa vitamin C ini telah dijual dengan begitu tinggi dan banyak sekali di dunia ini. Vitamin C, vitamin E, omega 3, semua itu dijual dengan begitu banyak sekali. Tetapi kita di mana vitamin C kita? Boleh kopi radik ada vitamin C, tujuh angin ada vitamin C, tetapi yang vitamin C kita yang betul-betul vitamin C itu yang kuat, dia ada pada morin A.
Jadi apa guna vitamin C ni? Vitamin C tadi ni anti stress. Jadi orang yang ada anxiety, orang yang ada masalah kejiwaan, orang yang masalah susah-susah dan sebagainya, apa juga yang terlibat dengan fikiran, maka kita gunakan vitamin C. Apa juga yang terlibat dengan kulit, kita gunakan vitamin C. Jadi vitamin C ini digunakan dengan begitu banyak sekali. Ya, dia ada powerful antioksidan. Vitamin C menolak pengaratan yang ada dalam tubuh badan kita. Dia untuk menghilangkan stres. Dia juga untuk memberikan kesan sedatif yang ringan bagainya. Tapi di mana? Di mana nak dapatkan? Itu Morin A. Morin A. Itu adalah di antaranya. Kemudian soalan ni bertanya, bila waktu Morin A nak gunakan? Morin A digunakan waktu kita dalam keadaan tekanan. Tekanan. Kalau ketekanan ni setiap hari lah, maka ambil dah setiap hari, supaya dia tak jadi beban pada pemikiran kita. Kalau jadi beban, kita tak buang beban tersebut, lama-lama jadi pohon. Pohon itu akan jadi tunduk, rendah, dan akhirnya patah ataupun tercabut akarnya. Kita pun macam tu juga. Kalau beban itu masih dibiarkan dalam ini, beban itu kita kena ingat bahawa beban ini ada banyak macam, banyak formula, banyak kunci untuk hilangkan beban, atau dipanggil pengurusan stres. Salah satu pengurusan stres ialah jangan jumpa dengan orang yang tak menggembirakan. Jangan bersalam dengan orang-orang yang negatif. Ya, kalau kita jumpa orang negatif, salam dengan dia, kita jadi negatif juga. Dia kata begini dan sebagainya. Elok-elok kita sedang belajar ilmu herba ni dah lebih pada 3-4 bulan ini, dia elok-elok sepatah saja dia sebut, kita akan berhenti. Bila kita berhenti, kita hilang balik. Kita hilang kembali momentum kita. Jadi itulah syarat orang nak berjaya, bersalamlah dengan orang yang berjaya. Kerana orang yang berjaya itu bukan kita lihat pada hartanya, kepada asetnya, kepada apa. Kita lihat bagaimana pemikirannya, pola fikirnya. Dia sentiasa positif. Kalau ada ruangan tertutup di depannya, dia pergi ke kiri. Kalau ada ruangan tertutup di depan dan kiri, dia pergi sebelah kanan. Dia jadi macam air yang mengalir daripada puncak gunung itu, dia akan terus mengalir sampai ke laut. Kalau ada juram, maka juram itu akan diikutinya. Kalau ada batu-batu tajam itu juga yang dia akan mendakinya. Jadi akhirnya dia sampai dekat laut dengan suksesnya. Jadi begitu yang kita akan sebut, bahawa orang yang berniaga, orang yang sukses dan berniaga sangat berbeza dengan orang yang tidak sukses. Perbedaannya apa? Satu saja. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 10. Perbedaannya, orang yang berjayanya pemikirannya sentiasa positif dalam semua situasi. Itu di antaranya. Orang yang gagal, orang yang banyak bagi alasan dalam semua situasi. Itu gagal lah. Memanglah gagal. Kita suruh tanam pokok-pokok, dia kata ini musim hujan, nanti kalau datang hujan pokok mati. Kalau gitu kita belah kambing lah. Kalau gitu dia kata kambing tak boleh kita ternak musim hujan pula. Nanti kita belah ayam. Kalau gitu dia kata ayam tak boleh, ada kena penyakit sesama ayam. Jadi nak buat apa? Kalau gitu kita jual saja pisang goreng, goreng pisang. Kita jual pisang goreng. Dia kata pisang goreng pun dah banyak dah orang jual. Aduh, kalau gitu kita jual nasi lemak pula. Nasi lemak. Dia kata nasi lemak ikan bilis pula mahal sekarang ni. Aduh, lepas tu nak buat apa? Orang ni gagal. Tapi kalau jumpa dengan orang yang berjaya, dia kata, oh bagusnya, bagus kita boleh berjaya. Dia cakap pasal berjaya saja. Orang yang gagal, dia cakap pasal gagal saja. Daripada percakapan tu sudah kita boleh nilai orang tu nak berjaya atau tidak. Begitu juga dengan orang yang ambil herba. Kalau orang ambil herba, dia positif. InsyaAllah saya percaya herba boleh sembuh. Dengan izin Allah, saya akan cuba makan herba ni. Dan kalau kita tidak jumpa lagi herba ni, mungkin ada herba lain. Orang ni akan berjaya. Tapi kalau dia datang, dia kata, Allah, saya sudah makan herba, tak ada perubahan pun. Saya rasa lemah lagi ada. Saya rasa wang saya sudah habis kerana beli herba ni. Itu memang gagal. Bapak, ibu, tuan-puan sekalian, Pak Haji sebut bahawa salah satu daripada orang yang gagal merawat dirinya dengan herba, bukan sebab dia tak ada ilmu, bukan sebab dia tak pandai, bukan sebab dia tak tengok kuliah kita, tetapi dia kedekut. Dia kikir, dia pasal dia pelit,
Pelik. Maksudnya dia wang tu genggam sampai dia genggam tanah dalam kubur. Genggam sampai genggam tanah dalam kubur. Kita kena ingat bahawa bila kita lahir, kita lihat anak-anak yang orang-orang yang lahir tu dalam keadaan dia tergenggam macam tu, genggam begitu. Tapi bila orang tu dah meninggal, dia dalam keadaan terlepas begitu, terbuka. Berarti dia sudah habis, dia sudah tak ada apa-apa lagi. Habis. Jadi oleh sebab itu maka sebelum kita meninggal, manfaatkan harta tersebut, manfaatkan untuk perjuangan Islam. Masya-Allah, masya-Allah. Apa tu perjuangan Islam? Salah satu ya. Dia nak menceritakan bagaimana keajaiban dan bagaimana pertolongan Allah itu benar ya. Semalam ketika Pak Haji membuat perawatan, maka tiba-tiba ada orang yang datang ke tempat kita ya, ke tempat ini, dan juga dia punya sebagainya, dan dia memberikan wang sebanyak RM2,000. Dia kata dia nak bagi wang kepada Pak Haji RM2,000. Katanya wang ni untuk diinfakkan bagi arwah ibu dan ayahnya. Masya Allah, Masya Allah. Ni anak bagi sebanyak RM2,000 untuk ayahnya dan untuk ibunya. Jadi Alhamdulillah. Jadi bila dia sudah niat begitu, dia sudah bagi begitu, ganjarannya sudah pun berjalan. Jadi oleh sebab itu maka Masya Allah, Pak Haji ucapkan terima kasih banyak-banyak daripada tabung kutipan untuk membuka Madrasah Tahfiz Sains Al-Quran ini yang kita nak buat dekat sini sudah pun mencapai RM10,000. Masya Allah. Kalau dikirakan di dalam wang Indonesia sudah 35 juta rupiah. Masya Allah. Itu hasil sumbangan saja, sumbangan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu maka apa yang Pak Haji nak sebutkan di sini, soalannya ialah Morin A nak guna waktu mana? Guna waktu kita stres, waktu kita sakit kepala, waktu kita buntu. Itu di antaranya. Baik, kita masuk pada soalan yang keempat ya. Soalan yang keempat. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Bu Kustriani, asal daripada kisaran Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Saya mohon arahan daripada Tuan Haji bagi sakit TBC usus. Sebab apa nak kita risetkan kepadanya. Terima kasih. Jadi insya-Allah Ibu Kustriani ya, soalan ibu telah selamat sampai dan kita diskusi di sini ya, beri perhatian. TBC. TBC ini kita kena ingat. TBC ini dia adalah bakteri. Dia asal daripada bakteri. Bila kita kata bakteri, ada virus, ada bakteri, ada kuman, ada patogen, ada lain-lain lagi, namanya parasit dan sebagainya. Jadi kita tahu asal usul penyakit ni daripada mana. Jadi ketika kita nak rawat seseorang itu, kita kena tanya kat diri kita, di mana asal usulnya penyakit ini, sama ada daripada virus atau daripada bakteri. Jadi tiba-tiba ibu bertanya soalan tentang TBC. Bila TBC saja, sudah cepat kita sudah boleh menangkap dia adalah menggunakan daripada anti-rex ya. Kita gunakan anti-rex insya-Allah. Okey, kita berhenti sebentar, nanti Pak Haji sambung lagi sebentar lagi tentang TBC usus ini insya-Allah. Baik.
Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Baik, si Chairman. Alhamdulillah, Pak Haji sambung lagi dengan kuliah kita. Bapa, Ibu, Tuan-puan, fokus ya belajar di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita kefahaman, hidayah, petunjuk. Di samping kita belajar, kita bantu orang, kita niatkan kita untuk bantu orang. Baik, sambung lagi daripada pertanyaan Bu Kustriani tadi ya, Ibu. Bagi TBC usus ini, yang pertama sekali kita kena guna anti-rats ya, anti-rats, anti racun, anti-rat, anti racun, anti-rat lah, anti-rats, anti racun, betul lah, anti-rat, anti-rats ya, lebih kurang macam itulah. Baik, anti-rat ni kita ambil pada waktu malam 2, waktu pagi 2, dah cukup dah. Satu hari 4 kapsul dah cukup dah, insya-Allah. Itu adalah ubat yang terbaik khususnya untuk TBC. Namun begitu ya, namun begitu jangan lupa ya, TBC ni dia kurus, type-nya kurus. Jadi jangan lupa apa dia, VCO. VCO dengan apa? VCO dengan albumin, iaitu dengan kapsul haruan. Kalau kita makan ubat-ubat yang lain boleh jugalah, tapi dia tak secepat kita ambil daripada kapsul haruan dengan VCO. VCO tu virgin coconut oil, daripada minyak kelapa darah campur dengan daripada kapsul haruan. Masya Allah, ini yang terbaik. Jadi kita gabungkan 3 lah. Yang pertama kita gunakan daripada anti racun, yang kedua kita guna albumin, dan yang ketiga itu kita gunakan VCO. InsyaAllah sembuh dengan izin Allah. Baik, Pak Haji pergi pada soalan yang kelima. Bismillah, ana mau tanya terapi herba untuk hemofilia. Anak usia 12 tahun, Alhamdulillah anaknya sihat walafiat. Sekarang hanya saja didiagnosakan hemofilia. Ismi Yogyakarta. Oh, daripada Ismi Yogyakarta ya. Baik, okey. Hemofilia ini apa ya? Apa penyakit? Banyak yang tanya hemofilia tu apa sebagainya. Hemofilia ni keadaannya darah tak mau beku. Kalau kita nak tahu orang ada hemofilia atau tidak, kita tengok kalau anak-anak lelaki berkhitan, khitan, darahnya tumpah darah, dia tak mau berhenti. Itu hemofilia itu sebagainya. Jadi darahnya itu tidak ada untuk nak memberhentikan, jadi menyebabkan darah ni akan jadi pecah. Bila dia pecah, dia letih, dia jadi capek. Masuk tengah hari dia capek, dia lemah dan juga sebagainya. Tetapi Alhamdulillah nanti insya-Allah bila dia usianya makin besar, memang betul walaupun besar dewasa, kadang-kadang dah nikah ya, masih juga dikenali ada hemofilia, tetapi dah boleh cover, dah tak jadi letih lagi dengan mengambil apa, teh herba pegagar 1. Yang kedua ambil Malex 2. Yang ketiga ambil omega 3. Omega 3 itu yang mana? Bukankah omega itu juga mencairkan darah? Ini tambah cair darah.
Pak Ibu tolong dengar di sini ya, omega 3 yang kapsul, yang yakni ikan. Bukan yang soft gel, ya. Itu ada di antaranya. Kemudian okey, ambil spirulina. Spirulina, Malex, Teh Herba, dan boleh juga ambil omega 3 tetapi yang kapsul, bukan soft gel. Ingat tu. Jadi itulah ubat hemofilia. Bila kita ambil gitu, dia akan jadi bertenaga, sihat balik insya-Allah. Walaupun di sini ibu ya, walaupun di sini telah beritahu anaknya sihat walafiat, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala. Kalau besok jadi lemah, tengah hari itu dah tak kuat lagi dan sebagainya, maka cepat-cepat ambil herba yang Pak Haji pesankan itu. Ada 4 herba. Spirulina 1, yang kedua apa? Malex, yang ketiga kita ambil apa lagi? Kita ambil daripada spirulina, Malex. Dan kita ambil omega 3 daripada omega 3 kapsul. Itu dia. Lepas tu minuman botani pegaga. Jadi kalau kita nak ambil lagi, boleh ambil apa? Ikan haruan, ikan gabus. Ikan gabus sangat bagus ini di antaranya. Masya-Allah. Baik. Kita pergi lagi kepada soalan yang ke-6. Assalamualaikum Tuan Haji, saya sudah 5 hari minum asam selim. Alhamdulillah. Ya, Pak Haji sebut pasal asam selim, ramai yang beli asam selim. Tapi jangan beli asam selim tempat lain. Kalau beli asam selim tempat lain jadi masalah. Pak Haji tak tahulah macam mana kan. Asam ni ada banyak jenis. Garcinia ni ada banyak jenis. Garcinia cambodia, Garcinia apa ya, Garcinia apa lagi lah, Garcinia spesies, banyak jenis. Asam kanis, Garcinia juga. Buah manggis, Garcinia juga. Lepas tu ada asam ni yang kecil-kecil itu, dia panggil asam India. Asam India itu pun Garcinia juga. Yang mana satu ya, yang mana satuan. Jadi itu di antaranya. Tetapi okey, kalau kita ambil, alhamdulillah turun berat badan 1 kilo. Ni orang ni dia ambil asam selim, turun berat badan 1 kilo. Tapi kenapa saya jadi sembelik? Kerana biasanya saya makan pelawas pasti akan buang air besar, lancar. Tapi sekarang tak lancar lagi walaupun makan pelawas. Ini masalahnya bila dia ambil Garcinia ini, ambil asam selim ni, dia banyak kencing, keluar air, dehydration. Jadi menyebabkan sembelit. Itu di antaranya. Jadi oleh sebab itu kita kena cover balik. Apa dia cover? Cover yang paling baik sekali ialah susu kambing. Susu kambing plus dengan pati kurma. Susu kambing plus pati kurma. Buat minuman untuk perut, untuk yang sakit kembung-kembung di perut, untuk yang sakit di ulu hati, untuk yang perut dia keras. Ambil susu kambing dengan kurma, itu ada di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kalau kita ambil asam selim, tiba-tiba dalam keadaan asam selim kita ambil ini turun, alhamdulillah bagus. Turun tu memang dah bagus, tapi kurang air. Kemungkinan besar turun itu baru turun air dia saja yang keluar. Bila air keluar dia jadi sembelit lah. Jadi kalau kita tambah air, dia naik balik 1 kilo tu. Naik balik. Berat kita berat air, tapi apa pun tahniah, berjaya dah. Minum saja air tu lagi. Ya, minum air sikit lagi. Itu di antaranya. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Mohon arahan Pak Haji. Sebenarnya kami sekeluarga terkena penyakit ini sudah lebih sebulan dengan keluhan yang sama Pak Haji. Dari anak-anak sampai kakek dan nenek terkena penyakit ini. Masya Allah. Penyakitnya seperti kudis. Kemudian menanah lagi di tangan-tangan itu seperti kudis lah. Macam anak-anak di mana tu, anak-anak yang duduk di pesantren kita. Alhamdulillah hari ni Pak Haji gembira sekali kerana setiap hari duduk bagi kuliah dengan anak-anak di pesantren ni, belajar mereka betul-betul ni, siap dengan buku ditulis dan sebagainya. Jadi Pak Haji minta kepada teman-teman kita yang ada di sana, tim pengurusan, tolonglah ambil gambar muka anak-anak kita, nak tengok mereka belajar kuliah Pak Haji ni, muka mereka macam mana, nak tengok impress yang macam mana. Jadi kita boleh baca kuliah kita ni, orang beri perhatian atau tidak dengan tengok pada wajah muka orang yang sedang lihat kuliah tersebut. Alhamdulillah ketika mereka mengantar anak-anak kita, Masya Allah, sedih pula lah Pak Haji pula. Sedih sebab apa? Tengok cara mereka menulis ni, sungguh-sungguh menulisnya. Alhamdulillah, insya-Allah tahniah pada ibu bapa yang mengantar anak-anaknya ke tempat kita. Alhamdulillah Pak Haji dah bagi arahan, anak-anak kita mesti yang pertamanya makan
ayam seminggu sekali. Seminggu sekali. Macam mana tu? Ternak ayam sendiri. Maka ada bahagian PPM. Abang-abang PPM. Abang-abang PPM, ayo bangun. Apa ya? Siapkan makanan untuk keperluan adik-adikmu yang sedang menuntut Al-Quran ini, sedang belajar Al-Quran ini. InsyaAllah kamu juga akan diberkahi oleh Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah mereka menternak ayam, mereka menanam sayur-sayuran, hari-hari hantar gambar panen. Hari ni hantar lagi awal pagi dah kami sudah mula panen kacang pula. Alhamdulillah panen kacang pun alhamdulillah sebagainya. Dan begitu juga Pak Haji mau supaya anak-anak kita di pesantren HPAC itu makan beras yang berkhasiat. Beras yang berkhasiat itu kita tanam sendiri di perseroan. Ada Guswar, ada Pak Ubaidillah, ada teman-teman kita Pak Taufik dan sebagainya yang ada di sana. Beli padi daripada padi-padi yang ditanam oleh petani-petani yang menggunakan POC, enak tenan pulen sihat. Tu istilah dia. Bahasa Jawa ya, orang Malaysia dengar sini. Pak Haji nak sebut sekali, enak tenan pulen sihat. Enak sungguh. Pulen tu pulut. Sihat-sihat lah. Maksudnya dia lembut macam pulut tu. Subhanallah. Dan kita kan ada tempat penghilangan kita di sini sana. Jadi alhamdulillah Pak Jo, terima kasih Pak Jo, Pak Agus, Pak Zaki dan semua tim-tim kita di sana yang sudah mula turun ke lapangan melihat balik setelah COVID-19 ini mana lagi kilang-kilang kita jalankan semula dan telah membeli padi-padi yang ditanam menggunakan POC khususnya untuk diberi makan pada anak-anak kita, biar mereka sihat, biar mereka kuat, supaya mereka kuat hafalan dia menjadi kuat. Masya Allah ya, itu di antaranya. Jadi kalau penyakit yang begini ni ada nanah-nanah tu macam kudis, macam kita panggil kudis lah, kudis api namanya, tapi jadi semua katanya, daripada yang kecil dia sampai kepala kakek sebagainya. Kalau kita nak spray, kita boleh spraykan dengan menggunakan apa? Menggunakan manggis. Manggis pula Pak Haji silap sebut Pak. Menggunakan itu apa? Skylab. Skylab. Ada Skylab yang kita jual. Skylab tu adalah kulit manggis. Kulit manggis. Kalaupun kita tak mau guna Skylab ini, boleh saja kita giling-giling, ambil patikan kebo tu giling, tempek ni hilanglah insya-Allah. Di samping ambil anti-rex lah. Anti-rex, ambil SJ2 untuk hilangkan penyakit kulit ni. Insya-Allah dengan izin Allah. Yang lain jaga kebersihan, tengok tempat ni apa sabun-sabun yang kita gunakan itu biar bersih. Air lah khususnya ya, kena tengok sebagainya. Dan jadi juga keadaan begini ketika seorang itu makan ayam. Ayam itu bila kita makan dia jadi begini. Jadi sebab itu hari ni kalau ada orang gatal badan ni, gatal semua badan ni, jangan lupa makan ayam HB. Makan ayam kan gatal. Tak, makan ayam untuk menghilangkan penyakit gatal tu. Biar makanan menjadi obatmu. Makananmu apa dia? Ayam menjadi obatmu untuk hilangkan penyakit gatal tersebut. Dan selepas ni Pak Haji nak keluarkan satu lagi, ayam dengan dagingnya berbau pandan wangi. Kalau ada kelapa pandan wangi. Ada ayam yang diberi makan dengan pandan wangi dan isinya enak tenan, bukan pulen, sihat. Enak tenan, sihat ya, dan dia wangi macam pandan. Dan yang ni semua adalah peternakan ayam jantan. Jadi kita buat satu peternakan ayam jantan yang enak tenan, sihat ni. Masya Allah. Buat sup untuk anak-anak boleh berjalan, berlari dan sebagainya. Ibu lepas bersalin ambil sup ayam apa? Ayam kampung, ayam jantan kampung yang dikeluarkan oleh HPA ya. InsyaAllah. Subhanallah. Baik, soalan yang terakhir ialah, salam, saya nak tanya tentang batu lampedu, apakah
Ada obat tak daripada HP? Batu hempedu 2 saja. Malax kapsul, ambil 3. Dan satu lagi, jangan lupa minyak zaitun Palestin. Percampuran antara minyak zaitun Palestin dan malax yang terbuat daripada akar ilalang, akar bambu, akar teming, akar apa tu, mempelas tersirat indika, akan memecahkan batu di dalam hempedu. Apa tu? Pak ulang sekali lagi, iaitu mengambil minyak apa? Minyak zaitun Palestin, diambil bersama dengan malax, diambil bersama dengan teh herba pegaga dengan izin Allah. Bismillah. Itulah sedikit ilmu yang Pak Haji boleh kongsikan daripada pengalaman-pengalaman hidup menggunakan herba-herba ini. Baik, pada semua Pak Haji ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solat itu tiang agama, jangan kau rasa jemu. Dikala azan menyeru, solatmu penyejuk mataku. Solat jangan kau tinggal walaupun sewaktu, meskipun hilang daya kelipan matamu membantu. Berwuduklah wahai permata hatiku, bersihkan tubuhmu, zahirmu selalu dalam doamu, pohon dan rayu. Sucikanlah batin kalbumu dalam doamu, pohon dan rayu. Sucikanlah batin kalbumu. Jangan sekali engkau melengahkan, kerana solat mendidik kita sumber kekuatan hati dan jiwa, demi mengharap redha yang esa. Jangan sekali engkau melengahkan, kerana solat mendidik kita sumber kekuatan hati dan jiwa, demi mengharap redha yang esa. Hayya 'alas Solatlah wahai permata hatiku, inilah ajaran Rasul yang mulia. Jika anakku kau berhati pilu, ianya penawan mendatangkan bahagia. Jika anakku kau berhati pilu, ianya penawan mendatangkan bahagia. Engkau melengahkan, kerana solat mendidik kita sumber kekuatan hati dan jiwa, demi mengharap redha yang esa. Jangan sekali engkau melengahkan, kerana solat mendidik kita sumber kekuatan hati dan jiwa, demi mengharap redha yang esa. Solatlah wahai permata hatiku, inilah ajaran Rasul yang mulia. Jika anakku kau berhati pilu, ianya penawar mendatangkan bahagia. Jika anakku kau berhati pilu, ianya penawar mendatangkan bahagia. Salatlah wahai permata hatiku,